Guys, tahukah anda 4 bukti Indonesia bakal jadi superpower di Asia? So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan saya. Jom! Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Browzul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia ataupun di seluruh Asia Tenggara lah. Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya hendak mentionkan satu lagi video daripada channel ML Studio. Kini subscribernya adalah 1,27 juta. Sangat banyak guys. 1 juta lebih guys. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada iaitu ML Studio. So, tajuk yang kita mahu rationkan hari ini iaitu katanya adalah 4 bukti Indonesia bakal jadi superpower. Superpower di Asia guys. So, tanpa basa-basi, tanpa belengan lagi, mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan saya. Orang cakap pasal Indonesia kan, orang terbayangkan buru-buru kat pusat pembinaan, bibik kita, tukang masak dekat mamak kan. Tapi korang tahu tak sebenarnya Indonesia ni satu negara ekonomi yang sangat besar dan sekarang ni tengah on the right track untuk menjadi sebuah negara yang maju. In fact, aku takkan terkejut dan aku somehow terpaksa cakap berani jamin dia akan mengatasi negara kita. So kenapa Indonesia ni pada aku is such a promising punya tempat? Pertama, kau tak boleh deny dia ada market. Dia punya populasi tu itself dah cukup dah untuk membangunkan sesuatu produk, untuk membangunkan satu syarikat. Sebab itu macam Gojek dia tak kisah sangat dia nak pergi ke negara-negara ASEAN lain sebab dia tampung market Indonesia pun dia dah cukup besar. Lepas tu company-company macam Tokopedia, macam Bukalapak kan, company-company ni kenapa dia boleh survive? Sebab dia control market Indonesia dah cukup. Berbanding dengan negara-negara yang kecil, macam Malaysia ni kecil tau. Kalau kita buat something, kita nak kena scale up, kita kena pergi ke luar negara. Tapi macam Indonesia, kalau katalah kau lahir kat Indonesia, kau nak jadi startup pun semua, kau sebenarnya perlu fikirkan market negara kau je sebab dah cukup 300 million. Okey, ada orang tanya Singapura boleh, tapi yang Singapura boleh tu, yang kau cakap company Singapura tu, dia punya presence ada juga kat Indonesia. Grab headquarter kat Singapura je. Betul. Tapi operation dia dekat the whole ASEAN. So Singapura ni dia punya pandai, dia tahu dia tak ada market, rakyat dia tak banyak apa semua, tapi dia bawa masuk capital. So kalau kau company besar mana pun, kalau kau nak beroperasi ke apa semua, kau perlukan capital. So kat mana dah dapat capital? Pergi ke Singapura. So Singapura pula letakkan syarat, kau nak capital aku boleh, tapi kau kena buka headquarter kat sini. Sebab apa? Dia nak pekerja-pekerja yang power tu semua biarlah orang Singapura yang dapat. Okay, so tadi tu pertama. Reason kedua kenapa Indonesia ni akan jadi negara yang power, sebab dari segi undang-undang, dari segi governance dia tu, dia dah getting way better daripada Indonesia 10, 20, 30 tahun yang lepas. Kalau dulu, sebab benda ni penting tau, sebab bila kau nak melabur, katakanlah kau investor, engkau bukan sekadar nak tengok market tu bagus ke tak. Kau nak tahu kalau aku letak duit kat situ, if anything happen, aku boleh percaya tak dia punya sistem perundangan. Kalau kata aku nak saman orang Indonesia yang buat palat dekat aku, boleh tak court tu adil terhadap aku dari segi keselamatan? Kalau aku buka kilang kan, kalau tiba-tiba ada rusuhan ke apa, polis dekat situ boleh tak protect aku punya interest yang fair? So dulu mungkin lah sebab yelah corruption kan, orang boleh bayar itu dan sebagainya. So sekarang ni benda tu dah slowly but surely being addressed dari segi undang-undang. In fact sebab tu lah baru ni Indonesia pun perkenalkan undang-undang khas untuk pekerjaan kan, yang sampai orang protes apa semua. Sebab benda tu sebenarnya favor kepada kapitalis. Of course lah, kalau kau ambil sudut dari segi pekerja, benda tu macam seolah-olah menindas orang. Tapi kalau kau ambil sudut dari sudut investor, benda ni yang bagi aku certainty. Dan yang ketiga, of course lah, kau tak boleh deny mana-mana negara pun it's all about leadership, it's all about government tu sendiri. So dalam kes ni Indonesia sangat bertuah dia dapat Presiden Jokowi. So Presiden Jokowi pertama, kalau kau tengok, dia telah meunitekan semua opposition dengan diri dia sendiri untuk form kabinet. Dia panggil balik seteru dia Prabowo tu untuk join kabinet dia supaya tak ada bergaduh-gaduh dah depan ni. Dan dari situ dia dah dapat political orang kata apa, certainty, dan dia bolehlah appoint orang-orang yang dirasakan tepat, teknokrat, contohnya macam Nadiem Makarim kan. Bila dia berjaya buat macam ni, pada aku benda tu memberi signal kepada investor Indonesia yang aku tahu sebagai tak stabil dulu ni, rusuhan lah, tukar apa semua ni, aku tahu yang aku boleh percaya pemerintahan ni sebab dia ada the right person at the right place. So kenapa satu lagi benda yang Indonesia buat benda yang betul adalah
Sebab pemerintah dekat situ dia telah membina infra-infra, dia telah melabur untuk projek-projek berimpak tinggi yang pada aku bersifat serampang dua mata. In fact, to certain extent serampang tiga mata pun ada. Contohnya dia bina MRT. So apa dia atasi? Kesesakan lalu lintas. Dia telah membuatkan pelabur rasa, oh Jakarta ni okey lah, adalah juga pengetahuan, tak adalah jam gila kan. Lepas tu dia macam apa, buat kereta api laju. Kau bayangkan daripada Jakarta ke Bandung sekarang ni kau boleh naik bullet train 45 minit dah sampai. Dulu aku ingat lagi bila aku pergi melancong nak pergi Jakarta ke Bandung naik bas 5 jam dengan macetnya, 5 jam, dengan guys. tak selesanya. So kau bayangkan tak kalau orang ataupun pelabur datang nak buka kilang, katalah nak buat Jakarta ke Bandung kan. Now bila dah ada this kind of infra, aku rasa benda ni appealing lah. Tu tak campur lagi dia nak pindahkan ibu negara dia dekat Kalimantan. So macam contoh airport pun dibesarkan. Sebab dia tahu benda-benda ni semua bukan saja rakyat suka ataupun rakyat boleh enjoy, tapi pelabur asing pun suka juga benda-benda ni. So dari segi the way diorang spend duit diorang tu, dia akan pergi kepada benda-benda yang boleh create multiplier effect. Banyak kesan-kesan sampingan ataupun kesan berganda. Dia bukan sekadar buat ni dapat satu benda. Tak, dia akan buat rakyat dapat, pelabur suka, politically pun popular kan. So benda-benda inilah yang Indonesia bagus lah. Pengajaran dekat sini, janganlah kita pandang rendah dekat Indonesia dengan panggil Mak Indo dan sebagainya. Walaupun kita mungkin sekarang bola kita menang dengan orang, tapi aku rasa dari segi ekonomi, kalau kita tak buat something, kita akan kalah. Dan kita pun dah mula kalah dah pun. Amazon, Google, Facebook, semua, Tesla semua pergi kat sana. Kenapa tak pergi kat kita? Kan kita tak ada pun benda-benda tu. Think about it. Betul guys, betul dia cakap. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada ML Studio. Okay guys, katanya di sini 4 bukti Indonesia bakal jadi super power di Asia. Memang betul lah seperti yang dikatakan oleh ML Studio tadi ya. Kita nampak bagaimana Hyundai, Tesla, Google dan banyak lagi lah syarikat-syarikat yang besar lari ke Indonesia. Kerana apa guys? Di situ kita boleh nampak Indonesia semakin maju, semakin berkembang, dan Indonesia kini sudah ada iaitu kereta api laju. Kereta api laju guys. Bullet train. Bayangkan Indonesia sudah ada. Malaysia belum ada lagi. Bayangkan Indonesia sudah mendahului Malaysia dahulu untuk ada bullet train guys. Dan kita lihat di situ bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia, bagaimana Gojeknya, bagaimana dengan syarikat-syarikat pelabur-pelabur daripada luar negara, semua lari ke Indonesia untuk melabur. Kenapa? Kerana mereka tahu di Indonesia dengan ekonominya yang sangat stabil, politiknya yang sangat stabil, disitulah kita lihat banyak pelabur-pelabur daripada negara asing lari ke Indonesia. Dan kami di Malaysia beginilah guys, kita doakan semoga Malaysia akan terus aman, dengan politiknya akan stabil, dengan politiknya akan terus orang kata baiklah, tidak ada yang kucak kacir lagi guys. Kita tengok, bayangkanlah dalam satu penggal saja 3 kali tukar Perdana Menteri guys. Bayangkan berapa kali tukar Perdana Menteri itu. Bayangkan di situ. Kalau kita tengok Bapak Jokowi, bagaimana ia memerintah Indonesia dengan baiknya, dengan majunya. Kita tengok bagaimana Indonesia sekarang tengah berkembang dan tengah majunya. Dan seperti yang kita tahu ya, kita tahu Indonesia bakal menjadi negara super power satu hari nanti di Asia. Percayalah cakap saya guys. So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda kepada saya guys. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Susah betul nak sebut isteri guys. Okay guys, Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.